calon kita Cikgu Kasim yang saya tengok dalam TikTok rasa seriau juga. Pasal dia rupanya tok guru silat. Jadi tuan-tuan jangan main-main. Kalau dia biasa bertarung, bertempur, bunga silat, langkah kunci mati, dalam gelanggang silat, kita nak hantar pula dia bersilat dalam Dewan Negeri Pahang, bertempur, beraksi, berlawan, kunci mati kerajaan, bagi jatuh, bagi naik Perikatan Nasional. Boleh? Kalau Tok Guru silat tengah gelanggang boleh bersilat, takkan tak boleh bersilat dalam Dewan Negeri? Barulah kita nak bagi nampak suara rakyat pelangai. Yang lama ditadbir oleh UMNO, diwakili oleh BN. Yang sepatutnya lebih maju daripada kawasan Dewan Undangan Negeri yang lain di Pahang. Tapi tuan-tuan masih duduk dalam keadaan yang macam ni. Dalam masa yang sama, mereka sibuk tuduh negeri-negeri yang ditadbir oleh PN, Perikatan Nasional, negeri yang mundur, tak ada kemajuan. Ada tuduhan tu dibuat. Terengganu tak maju, dia kata. Saya bawa balik Terengganu. Pagi tadi di Terengganu ada majlis. Betul tuan-tuan, saya pergi Terengganu semalam, lengang menara Terengganu, sebiji kereta pun tak nampak. Kedai makan kosong, peniaga duduk tunggu ramai tak makan. Highway lengang. Atas jalan raya lengang, atas air, atas hayak pun lengang. Lengang. Pergi tengok tak percaya semalam. Percaya tak tuan-tuan? Percaya ni? Jangan lurui sangat. Semalam bandar Terengganu tu jam. Bas, kenderaan, jam, tak bergerak. Depan hotel tempat menginap. Dalam bandar Kuala Terengganu, tak boleh bergerak. Ada persembahan perahu berhias semalam ni atas sungai Terengganu. Tuanku Sultan Terengganu turun melihat Menteri Besar, Exco. Hari ini dan semalam juga ada kejohanan pasti. Main bola jaring. Seluruh Malaysia berimpun di situ. Saya naik kapal terbang tadi. Penuh airport. Atas flight pun penuh. Macam-macam orang ada. Melayu, Cina, semua ada. Saya duduk di Alustang, Ali Parlimen Alustang. Jalan raya jam. Kulim, high tech, jam. Baling, kampung saya, jam. Ulu-ulu, jam. Apa maksud jam? Maksudnya kereta banyak. Apa maksud kereta banyak? Orangnya ramai. Mampu membeli kenderaan, menggunakan untuk aktiviti harian. Ada keluarga, ada kehidupan, ada kemajuan. Kalau kamu nak ukur kemajuan itu pada sudut fizikal bangunan, mungkin kita boleh kata negeri Selangor lebih maju. Negeri-negeri lain lebih maju sebab dia di tengah-tengah bandar raya. Tapi kamu kena ingat, kemajuan ni mesti juga diukur. Selain daripada fizikal bangunan, kena tengok sama perangai manusia. Apa artinya bangunan yang tinggi? Canggihnya teknologi, tapi manusianya teruk. Manusianya menipu, berbohong, buka mulut, bohong. Buka mulut, bohong. Apa arti kemajuan macam tu? Pergi New York, orang tanya, can you explain about Madani? Madani, saya ulang. Itu saya sebutlah, bukan dia cakap. Tak apalah, tu tajuk dia. Wartawan tadi tanya dalam temuan televisyen. Apa dia? Apa yang you nak buat? Tempoh 5 tahun jadi Perdana Menteri, jadi kerajaan. Nak pulihkan negara macam mana? Dia cerita pasal Nelson Mandela lah apa semua. Gini-gini pusing. Kona. Wartawan tanya lagi. You tak jawab soalan saya. Tolong jawab. Akhir kali kita pun tak dengar apa jawapan dia. Ceramah dekat pentas persidangan antarabangsa. Kursi banyak daripada orang.
Malu kita. Walaupun kita ni bukan penyokong PH, walaupun kita bukan penyokong BN, UMNO, tapi hang tu Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri kita, walaupun kita tak suka. Maruah kita jatuh, maruah kita tercalar apabila ketua negara pergi berucap dalam majlis persidangan antarabangsa yang dihadiri oleh semua negara-negara besar dunia, bila bercakap, tak ada orang kerusi lebih banyak daripada orang. Dia kata tak ada orang tepuk tangan ramai. Yang tepuk tangan tu perwakilan delegasi Malaysia. Mestilah tepuk tangan bos dia. Apa arti semua ni tuan-tuan? Kita bimbang negara-negara lain di antara bangsa, di luar, mentertawakan Malaysia. Kita bimbang mereka menganggap Malaysia ni sudah termasuk dalam pelangkap mereka. Kita bimbang. Ini bukan tuduh, bimbang. Dia pun boleh bayang macam-macam, takkan kita nak bimbang? Tak boleh. Hari itu dia boleh bayang. Saya membayangkan Perikatan Nasional menerima dana judi sesaudara. Saya ulang sesaudara. Duk bayang. Dia boleh bayang. Tanya di Parlimen, betulkah Perikatan Nasional ini terima dana daripada judi? YB Pasir Mas tanya, Ustaz Mat Fadli Syahri. Dijawab oleh menteri yang jaga Parlimen. Tidak ada dana diterima daripada judi yang diterima oleh Perikatan Nasional. Itu disahkan. Ni kata buka mulut, bohong. Buka mulut, sambung tuan. Buka mulut. Tentu yang cakap bukan saya. Kalau polis nak tangkap, tangkap semua. Tuan-tuan sekalian, kita pun bukannya suka sangat duduk kata ke orang tu, kata orang ni. Dah, bukan. Kita tak suka nak guna ceramah pentas politik ni, kata macam tu, kata macam ni. Bukan. Tapi sebab ada pilihan raya. Ada tempat untuk rakyat nak kena buat keputusan, nak pilih siapa yang nak jadi pemimpin. Siapa nak menjadi wakil rakyat dalam Dewan Negeri, dalam Dewan Rakyat. Apa tujuan nak jadi wakil pada rakyat? Nak buat keputusan, nak buat polisi, nak buat peraturan, nak buat dasar. Apa guna dasar tu? Apa guna keputusan tu? Nak bangunkan negeri, nak bina negara, nak memajukan negeri, nak bela nasib rakyat, nak bawa negara ke hadapan, bukan bawa negara patah balik ke belakang. Itulah fungsi wakil rakyat. Itulah fungsi ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen. Sebahagian daripada ahli Dewan Negeri itu dipilih menganggotai pentadbiran negeri. Ada yang namanya Menteri Besar, ada yang namanya Esko. Peringkat Parlimen, Persekutuan, ada nama Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan Menteri. Apa kerja mereka ni? Hari-hari fikir macam mana nak selesai masalah rakyat, macam mana nak bawa negara ke hadapan, macam mana nak mengangkat negara ni hebat di mata dunia. Dan jangan ditindas oleh orang lain, oleh musuh-musuh. Macam mana nak pertahan kedaulatan, nak pertahan tanah air, nak pertahan bangsa, agama, raja. Tu tugas sebagai pemimpin. Tugas ni berat, tuan-tuan, bukannya tugas yang mudah. Bukan boleh ceramah sana, ceramah sini, balik tak tahu nak buat apa. Yang inilah yang mereka sebut sebelum ini. Sebelum mereka jadi kerajaan, masa mereka pembangkang, inilah perjuangan mereka. Kononnya daripada banyak formula. Tuan-tuan tengok balik dalam TikTok. Dulu tak ada TikTok, hampa boleh bohong lah. Boleh tipulah orang Pelangai, boleh tipulah orang Lostang, boleh tipu orang Kedah. Sebab orang tak ada maklumat. Teknologi tak canggih dulu. Dan ni orang buka TikTok, tuan-tuan cari apa, semua ada. Nak buat sambal nyek pun boleh buka TikTok tu. Orang compare, orang banding balik ucapan dulu semasa jadi pembangkang. Sekarang masa kamu jadi kerajaan. Sebab apa dulu kamu suruh kerajaan buat, suruh kerajaan buat. Sekarang masa kamu jadi kerajaan, hang buat apa? Apa yang kamu buat? Tuan-tuan sekalian, kalaulah mereka ni takbir kerajaan ni elok-elok, jadi Perdana Menteri untuk semua rakyat,
yang menteri yang jaga barang, jaga berah cukup. Menteri yang jaga harga barang tak naik. Menteri yang jaga macam-macam, semua yang terkawal loh tuan-tuan. Kita tak ada masalah untuk PHBN ini terus memerintah menjadi kerajaan. Setuju? Saya tanya punya darah, tanya jawab slow ya. Kalau mereka ni takbir negara ni elok-elok, mengikut tata kelola, wewenang yang dicerakinkan sesedara, saya ulang. Kita tak ada masalah untuk benarkan mereka terus menjadi tak kerajaan, mentadbir negara sampai habis penggal. Setuju? Tak ada masalah, silakan. Kami di parlimen jadi pembangkang, tak apa jadi pembangkang pun. Asalkan kamu janji, kamu tunai yang kamu janji. Asalkan kamu mentadbir negara mengikut tata kelola yang sebenar-benar. Bukan tata kelola, bukan tata kelaut. Hang kena ingat, hang tu Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri PKR. Bukan Perdana Menteri Pakatan Harapan. Perdana Menteri Malaysia untuk seluruh rakyat Malaysia. Tak boleh menafikan hak rakyat untuk memilih. Rakyat nak pilih siapa itu hak mereka dalam pilihan raya. Ada keputusan, keluar keputusan pilihan raya, siapa jadi wakil rakyat, siapa bentuk kerajaan, terus kerajaan bekerja. Soal politik kepartian, soal beza, letak tepi. Ni tak habis-habis berpolitik, bermusuh, mengamalkan musuh, menjadikan parti-parti lawan sebagai musuh, dendam, kesumat membara. Kita bukan cakap kosong, berlaku depan mata. Dalam parlimen berlaku, dalam kerajaan negeri berlaku, di lapangan, di bawah berlaku. Parlimen baru ni bila bersidang. Ni nak bersidang pula seminggu lagi. Kali ni bersidang yang akan datang ni, mula 9 hari bulan sampai 30 November. 9 hari bulan 10 sampai 30 November. Berasak parlimen tu. Tak larat tengok ulu langit bertempik. Dalam parlimen baru ni, bila kita bahas rancangan Malaysia ke-12, kajian separuh penggal RMK 12. Kerajaan ada plan 5 tahun, bentang plan, nama dia RMK, rancangan Malaysia ke-12. Ni maknanya 12 kali 5. Dah berapa puluh tahun dah. Mula dibentang 2 tahun lepas. Kali ni, tengok balik setakat mana yang dah capai, apa yang kita tak capai lagi, apa masalah. Tu kajian separuh penggal. Kita pun bahas, semua ahli parlimen bercakap, menteri-menteri jawab, respon balik apa kita cakap. Akhir sekali yang respon Perdana Menteri. Masa dia respon, dia duk cakap. Banyak yang dia sebut tu, ialah salah orang dulu-dulu. Antara dia sebut ialah tu Putrajaya. Ya, Putrajaya, you pun buat benda yang sama. Ya, yes, dia kata. Maka Putrajaya, ahli parlimen Putrajaya pun bangun suruh tarik balik. Tuan-tuan tengok video TikTok tu kecoh. Saya tak perlulah detail kisah tu. Dia tuduh ahli parlimen Putrajaya melakukan rasuah. Sebab sebelum tu ucapan dia bercakap pasal rasuah. Ahli Parlimen Putrajaya Dato' Dr. Zikidin bangun menafikan, mempertahan diri dia. Dan kami ahli Parlimen ramai-ramai bangun, minta tarik balik. Tiba-tiba speaker suruh orang yang pertahan diri itu keluar Dewan Rakyat. Munasabah tuan-tuan. Yang tuduh tanpa bukti, dibenarkan untuk duduk dalam Dewan Rakyat, tak suruh tarik balik. Yang dituduh pertahan diri bangun. Yang pertahan diri itu dihalau keluar Dewan Rakyat. Munasabah luar tabi'i. Tak cukup dengan tu. 2-3 hari lepas tu, ditangkap pula bekas setiausaha politik Dato' Dr. Zikidin. Sahabat kami, saudara Fahim. Dalam keadaan tak tahu apa. Apa benda kes pun tak tahu. Yang sampai hari ini tak dibuktikan lagi di mahkamah. Kenapa SPRM ditangkap? Boleh jadi. Kerana nak ikut skrip. Tuduh dulu, sebutlah Dewan Rakyat dulu. Ya, kamu ada kes, kamu ada kes. Lepas tu dia usaha pergi tangkap. Biasanya,
SPRM ni pi siasat dulu. Dia ada unit risikan, pi risik dulu, cari maklumat, tengok fail apa semua, ada. Baru pi tangkap. Lepas tangkap tu barulah heboh. Ni dah heboh dulu. Macam filem Tamil, tuan-tuan. Kenapa dia buat benda ni? Nak mengugut musuh, nak menakutkan orang. Siapa kacau aku, siapa sentuh badan aku, siap jaga. Aku arah polis, aku arah SPRM, pi tangkap. Tujuan apa? Supaya kita tutup mulut. Supaya kita zip mulut kita. Supaya kita diam diri daripada bersuara, membantah, menyuarakan kejahatan, kebatilan dan kebobrokan yang berlaku. Kita nak bagi tahu Perikatan Nasional, ahli-ahli parlimen, adun-adun dan calon yang akan dipilih, kita tak akan berdiam diri daripada terus menyuarakan kebatilan. Kita akan jatuhkan kamu kalau kamu tak betul. Setuju? Ni prinsip, tuan-tuan. Kita tak akan gadai prinsip macam kamu gadai prinsip. Kamu nak pertahan rasuah, kamu nak buang, nak ketepikan rasuah, tapi kamu pertahankan rasuah. Mana prinsip? Kita tahu dia terpaksa pertahan. Anak murid dia, guru dia. Kenapa? Nak selamatkan kuasa. Kalau mereka UMNO, parti UMNO tarik diri pada kerajaan, jatuh dia. Maka nak tak nak kena tunai. Saya tanya kawan-kawan ahli parlimen dalam DAP, sembang di luar Dewan. Macam mana you punya pendirian? Hari tu you cakap bising sangat. Lepas saya bayu diam. Dia pun malu-malu segan, kelak-kelak macam tu. Adalah seorang ahli parlimen DAP tu, saya tak mau sebut nama. Tuan-tuan buka TikTok saya dah. Kita pun sebut dalam Dewan Rakyat, apa pendirian ahli parlimen DAP terhadap kes Datuk Seri Zahir Hamidi. Dia jawab apa? Kita minta penjelasan Peguam Negara. Ni jawapan yang berhormat ahli parlimen Bagan. Saudara Lim Gueng. Maknanya apa? Mereka pun tak puas hati. Kenapa tarik balik kes Datuk Seri Zahir ni? Tapi cara sebut tak puas hati tu, minta penjelasan Peguam Negara. Minta apa penjelasan hang dalam kerajaan? Lawanlah pada menteri hang tu kalau tak betul. Tu baru rakannya ada prinsip. Setuju tuan-tuan? Ni sokong membuta tuli prinsip tah ke mana, tata ke laut, tata kelola apa semua tah ke mana demi kepentingan kuasa. Tak boleh kita biarkan orang macam ni terus memimpin negara dan terus memimpin negeri. Setuju? Apa jadi pemimpin duk kira jaga kawan ni? Jadi pemimpin kena pertahan prinsip. Kena pertahan perjuangan. Kena bela nasib rakyat. Kena angkat martabat negeri. Kita PN bukan cakap kosong. Kita buktikan kita dah buat. Kita takbir 4 negeri. Kita pernah takbir kerajaan persekutuan sebelum ni. Waktu COVID. Tak ada orang jangka negara ni boleh dilanda penyakit yang sangat kronik. COVID-19. Semua satu dunia. Kita berjaya pulihkan sikit demi sedikit keluar daripada COVID. Sampailah kita boleh bergerak kembali seperti biasa. Macam malam ni. Waktu tu ditakbir oleh siapa? Perikatan Nasional. Bersama dengan gabungan UMNO waktu tu yang masih menyokong. Walaupun didesak, diasak supaya Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Siapa dia yang desak Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, tuan? Siapa dalang di sebalik tu? Orang yang sama lah. Yang lah ni jadi kerajaan. Maka akur Tan Sri Muhyiddin letak jawatan. Naik Datuk Seri Ismail Sabri. Siapa sokong Datuk Seri Ismail Sabri? Pas waktu tu bersama. Bersatu turut menyokong. Datuk Seri Ismail Sabri parti mana? UMNO. Oleh kerana semua orang menyokong demi kestabilan negara, kelangsungan politik, kelangsungan ekonomi, sokong naik mentadbir. Sambung pemerintahan. Terus mentadbir negara. Tak sampai berapa tempoh. Dia desak pula suruh bubar parlimen. Siapa desak suruh bubar parlimen? Dia juga. Sebenarnya siapa punca yang cetuskan kecelaruan politik dan ekonomi di Malaysia ni? Siapa dia? Siapa yang pentingkan rakan? Siapa yang pentingkan habuan? Siapa pentingkan kuasa? Dan siapa pentingkan rakyat? Ni rakyat boleh nilai, tuan-tuan.
Sebab tu rakyat buat keputusan. Pilihan raya umum 15 parlimen. Pilihan raya peringkat negeri. Rakyat bagi mesej yang terang, bersuluh lagi jelas. Rakyat tolak apa yang dibuat oleh PHBN. Setuju? Sepatutnya keputusan pilihan raya itu menjadi satu wake up call, kata orang Ustaz. Woi, bangun daripada lena. Bangunlah daripada tidur. Cukuplah buat macam ni. Kami tak suka kamu. Cara rakyat tunjuk tak suka tu, rakyat tak pilih mereka dalam pilihan raya negeri baru ni. Dalam pilihan raya umum 15. Tu cara rakyat tunjuk. Melalui proses demokrasi. Itu jugalah yang akan kita buat dalam pilihan raya Dun Pelangai hari Sabtu nanti. Boleh? Bila rakyat bercakap, bila rakyat tunjuk, hampa ni kena buka dah telinga. Korek telinga tu bagi dengar. Buka mata laluah bagi nampak. Buatlah sesuatu perubahan. Tunjuklah apa dasar negara yang jelas. Macam mana cara nak selesai harga barang yang makin mahal. Macam mana cara nak bagi beras tempatan ada di pasaran. Ahli-ahli parlimen kita sebutlah lewat rakyat. Masalah beras tak ada. Bawa aduan daripada rakyat di kawasan sebut. Ada yang tunjuk WhatsApp. Ada yang tunjuk gambar. Perdana Menteri kata mana? Di mana? Beritahu saya. Malam ini sesuatu hantar segera beras kepada tempat sesedara. Kalau tak boleh malam ini, pagi besok sesuatu hantar. Saya ulang. Bukannya boleh selesai macam tu. Hadapalah nak hantar-hantarlah. Tapi kena cari punca di mana. Tiba-tiba pula diumum, baik kita akan selesai segala masalah beras. Tengok-tengok setambun beras. Ada pula beras. Maknanya, masa kita cari beras tak ada. Bila didesak-desak tiba-tiba ada. Maknanya beras ada, tapi mungkin disorok. Setuju tuan-tuan? Maka bongkar segera siapa dalang yang menyorok beras ini. Cari segera ke lubang cacing siapa kartel-kartel kepala-kepala yang mengawal beras ni. Yang mengawal harga barang ni. Yang tu yang kita nak suruh buat. Bukan suruh pergi kerabat lembu. Tuan-tuan sekalian, benda ni mudah nak selesai. Kita bercakap bukan cakap kosong pasal kita biasa jadi kerajaan. Kawan-kawan kita pernah jadi, dalam pemangkaan pernah jadi Perdana Menteri, Menteri Kanan, saudara YB Wan Faisal, Timbalan Menteri. 2 kementerian dia jadi Timbalan Menteri. Ada pengalaman mentadbir. Kita tadbir negeri. Saya sebut contoh di Kedah. Tuan-tuan pun kenal Datuk Seri Sanusi. Daripada dulu orang tak kenal, orang tengok dia Datuk Lebay kampung. Apa menteri besar cakap macam tu. Sampai hari ini berjaya mengangkat martabat negeri Kedah. Disukai oleh negeri Kedah. Rakyat. Diterima oleh pegawai-pegawai kerajaan negeri. Hubungannya rapat dengan Duli Maha Mulia Tuanku Sultan negeri Kedah. Sebab itulah Kedah. Kita boleh buat urusan-urusan untuk memudahkan rakyat ini dengan cepat. Orang Kedah minta milik tanah geran. Tanah kekal. Kalau tanah tu tak boleh tanah kekal, tanah TOL. Sementara untuk tempoh yang panjang. Dulu nak minta geran-geran macam tu, ambil puluhan tahun masa proses. Ada yang pak dia mohon mati dah. Cucu yang pergi ambil geran baru ni, punya lama dah. Bila kita ambil alih, kita percepatkan proses tu. Benda yang 3 tahun jadi 3 bulan. Hak 3 bulan boleh jadi 3 hari. Kenapa boleh buat? Sebab ada kuasa. Sebab apa boleh buat? Sebab pegawai di peringkat kerajaan negeri, pegawai-pegawai tadbir, memberi kerjasama baik. Sebab apa pegawai bagi kerjasama baik? Sebab mereka tidak ditekan dengan agenda politik kepartian. Walaupun kita mentadbir negeri, kita ada kuasa. Kita tak pernah arah pegawai buat kerja parti politik. Tak pernah. Jauh beza dengan apa yang dibuat oleh Madanon. Mereka arah jentera-jentera kerajaan buat kerja parti. Guna aset kerajaan untuk kempen parti politik. Naik helikopter. Naik kereta rasmi. Tidur hotel dibayar oleh kerajaan, oleh agensi. Kereta kerajaan, aset kerajaan, duit kerajaan ni duit rakyat, bukan duit mak pak hang, woi. Faham tak?
Tuan-tuan rasa mereka faham tak? Mereka tak faham tuan-tuan pasal itu mereka buat. Lepas tu tuan-tuan kena bagi mereka faham dalam pilihan raya hari Sabtu ni. Kalaupun Cikgu Kasim menang, kerajaan negeri mungkin tak bertukar lagi. Tapi suara protes, tuan-tuan tunjuk bantah kepada apa yang dibuat oleh BN, terutamanya oleh PH. Mesej tu penting untuk dibawa. Kalau dengan izin Allah menang Dun Pelangai di bawah Perikatan Nasional, tiba-tiba berubah kerajaan negeri Pahang, tuan-tuan, tak mustahil. Ni semua kuasa Allah. Kalau berubah sungguh Pahang, ditadbir oleh Perikatan Nasional, insya-Allah apa yang kita cemerlang buat di Kedah boleh berlaku di Pahang. Yang dibuat di Terengganu, Kelantan boleh berlaku di Pahang. Tuan-tuan sekalian, saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Sebab mesej yang kita sampaikan ni banyak kali kita sebut. Kita pun letih banyak kali pilih raya kecil ni. Tapi nak buat macam mana dah wakil rakyat ni? Syarat dalam peraturan dalam perlembagaan, kalau wakil rakyat tu meninggal, kena isi wakil rakyat lain. Dia bukan boleh lantik angkat tangan macam buat mesyuarat agung kat masjid. Kena buat pilihan raya. Bila buat pilihan raya, ada penamaan calon, ada kempen. Bila buat kempen, kena ceramah. Menceramah macam ni ya. Bila ceramah, kita kena cerita kelebihan kita dan keburukan parti lawan. Itulah cara kita berkempen. Nak tunjuk pada rakyat siapa yang terbaik untuk dipilih. Bila kita ceramah, kata kat dia, dia kata kita duk kerja duk kata ke orang. Yang hang kata kami macam-macam, tak apa, takkan kami kata tak boleh. Koyak. Ini pentas demokrasi. Rakyat boleh pilih dengan matang, dengan bebas. Ada ahli parlimen DAP dalam parlimen baru ni. Dia berucap, dia kata kerajaan kena panggil semua penjawat awam, bagi kursus, basuh kepala otak mereka ni, sebab penjawat awam sudah lagi tak mengundi parti kerajaan dalam pilihan raya baru ni, pilihan raya negeri. Ahli parlimen DAP, tak silap saya daripada Kota Melaka. Dia suruh kerajaan ni pastikan pegawai kerajaan ni undi parti kerajaan. Dia buat contoh macam CEO syarikat ada pekerja, tapi pekerja tak sokong syarikat. Oi, syarikat dengan kerajaan tak sama cik oi. Yang tu pun tak erti lah. Pegawai kerajaan, dia ada profesionalisme, ada kepakaran, ada hak untuk memilih, untuk bersuara. Masa jadi pegawai, dia berkhidmat kepada government of the day. Pegawai berkhidmat kepada kerajaan yang mentadbir hari ini. Kerajaan tau, bukan parti. Bukan parti politik. Masa memilih, dia jadi rakyat. Dia tunaikan hak rakyat. Waktu dia pangkah ketah undi, dia bukan pegawai kerajaan. Waktu dia pergi pejabat, ya, dia pegawai kerajaan. Inilah dia keceleruan luar tabi'i yang dibuat oleh kerajaan PHBN. Kerajaan kakistokrasi. Saya sebut, tuan-tuan, ulang. Kerajaan kakistokrasi. Ulang. Apa dia kakistokrasi? Kerajaan yang hanya reti jadi kerajaan tapi tak reti mentadbir. Yang hanya ada kaki tapi tak ada kepala. Itu senang nak faham. Bercelau habis. Menteri yang jaga pelancong, pi jaga KLIA, pi jaga immigration. Tu ingat lagi tak? Kecoh di KLIA, di airport. Pelancong Cina masuk, tak cukup dokumen. Immigration kata tak boleh masuk. Immigration bawah Menteri Dalam Negeri. Tiba-tiba Menteri hak jaga pelancong masuk KLIA. KLIA bawah Menteri Pengangkutan. Immigration bawah Menteri Dalam Negeri. Semua masing-masing tu ada petak bendang masing-masing. Kalau orang Kedah kata macam itulah. Ada fungsi tugas masing-masing. Dia masuk, dia marah pegawai immigration. Pegawai immigration pun dah kerana yang marah tu menteri. Menteri pula nama dia Menteri Kong Kali Kong. Dia pun lepas. Bila wartawan tanya sebab apa Datuk Seri pergi buat kecoh dekat KLIA, dia kata ada rasuah. Dah ada rasuah, pilah siasat. Pilah suruh SPRM masuk siasat. Orang pun tanya SPRM, ada kes tak? SPRM kata tidak ada kes rasuah. Lah, pula.
Menteri hak patut jaga internet, piduk sibuk kayuh basikal dalam pejabat. Buat live TikTok. Bagi arahan kepada polis peronda yang bawa kereta peronda. Siapa-siapa cakap pasal 3R, saya arah polis pergi depan rumah, tangkap dia. Hang tu jaga internet, bukan jaga polis. Pening tak daripada ni tuan-tuan? Pening tak? Pening. Pening daripada man kulim tu. TikTokers, man kulim pening. Tu. Man kulim pun tak pening macam dia ni. Menteri yang patut jaga dalam negeri, hak patut jaga polis, hak patut jaga immigration tadi ni, piduk sibuk jaga Sanusi. Ingat ke tuan-tuan siapa dia? Hari tu lepas pilihan raya negeri, hilang lah. Orang cari dalam gua, tak jumpa dalam hutan, tak jumpa dalam sawah mendang, semua hilang. Orang buat video, Pudin manang, Pudin baliklah, oi Pudin. Orang buat video. Baliklah Pudin, oi. Ada seorang lagi menteri hak patut jaga sawah, hak patut jaga lembu, hak naik atas lembu tu. Dia kata kalau Pemantang Poh ni, parlimen kita dah kalah dah. 3-3 dalam Pemantang Poh ni kalah. Aku tak balik kampung lah. Ada seorang menteri tu. Kenal siapa dia tuan-tuan? Baru ni ahli parlimen Pemantang Poh cakap di parlimen. Dia kata kepada menteri daripada Kota Raja, orang kampung pesan, baliklah kampung. Balik malam pun tak apa, orang tak nampak. Malu ke orang tuan-tuan. Menteri-menteri kita ni, kabinet kita ni, ditertawakan oleh rakyat, ditertawakan oleh dunia. Mana maruah negara? Ringgit jatuh, barang mahal, beras tak ada. Padahal kita ni negeri negara yang tanam beras. Kedah negeri pengeluar beras. 43% nasi hak kita makan tu disumbang mai daripada pesawah petani daripada Kedah. 43% menyumbang beras kepada negara. Patutnya kamu bantu Kedah. Tapi tak boleh bantu pasal apa? Pasal ada Sanusi. Buat surat nak jumpa, tak mau jumpa. Dia kata apa? Ni menteri besar, tidak ada adab. Kita layan. Kita nak jumpa, kita tak jumpa. Ini tidak ada adab, saya tak boleh bantu menteri besar ni. Saya ulang, tak boleh bantu menteri besar begini, saudara. Apa jawab di parlimen macam tu? Apa lagi adab yang kita nak? Selain pada kita tulis surat, adab macam mana lagi? Dia kata Menteri Besar Kedah duduk cakap macam-macam. Atas pentas ceramah biasalah. Hang pun kata macam-macam. Tapi sebagai ketua kerajaan negeri dengan ketua kerajaan persekutuan, mentadbirlah secara profesional. Kesimpulan tuan-tuan sekalian, cukuplah kita bagi mereka ni peluang mentadbir. Kita kena tamatkan riwayat PH dan BN, termasuk DAP yang duduk di belakang ini disebut oleh Habib Muhammad Faisal tadi ni. Tamatkan riwayat mereka dengan cara hari Sabtu nanti Dun Pelangai bagi undi kepada perikatan. Lagi sekali perikatan. Tok Guru silat kita ni boleh, bercakap pun boleh, berjuang hak rakyat pun lagilah boleh. Cikgu, anak murid ramai, pernah didik bangsa, pernah lahirkan anak murid yang berguna pada masyarakat. Inilah orang yang paling layak untuk mewakili rakyat di Dun Pelangai dalam Dewan Negeri Pahang. Setuju? Faham? Tuan-tuan faham semua saya cakap ni? Dah faham saya penonton kita ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Perikatan. Wassalamualaikum warahmatullahi.